أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sebagai permulaan kita akan memulakan pengajian akan sebuah kitab yang saya rasa sudah agak lama dah, sudah agak lama ataupun jarang sekali saya dengar orang bermuzakarah akan kitab ini. Jadi di kesempatan ini insya-Allah saya akan membacakan sebuah kitab yang dinamakan sebagai Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah. Sebuah kitab Jawi yang ditulis oleh seorang tok guru besar yang bernama Syekh Zainul Abidin Muhammad Al-Fatani. Jadi sebagai permulaannya insya-Allah daripada mana-mana pengajian ataupun daripada mana-mana pondok sekalipun, bila nak dimulakan pengajian akan sebuah kitab yang baharu, maka seharusnya kita memulakan dengan membacakan surah Al-Fatihah bagi dihadiahkan kepada pengarang kitab, pengarang kitab insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan mulakan. Jadi kita biasanya mengikut pengajian daripada mana-mana pondok, biasanya bila membacakan sebuah kitab ada dua pasal ataupun dua cara. Pertamanya ialah membaca bermula daripada matan ataupun bermula daripada muka hadapan kitab. Muka hadapan kitab pertama. Ataupun ada juga yang terus membacakan akan isi daripada kitab. Jadi sebenarnya mengikut dua-dua kaedah tersebut, saya lebih suka kepada kaedah membaca daripada muka kulit di hadapan lagi, supaya kita mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, kaedah pemilihan nama kitab. Yang kedua ialah ada beberapa faedah yang ada di dalam muka hadapan kitab yang perlu kita ambil maklum. Jadi sebabkan itulah saya memilih cara yang pertama. Jadi kita mulakan dengan membaca muka surat ataupun kulit hadapan kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang dinamakan dia. Hadzal kitab al-musamma. Kalau dia cara dia punya terjemahan daripada kitab Jawi kepada Arab atau Jawi pada Arab, maka dijadikan terjemahannya hadzal kitabu al-musamma. Inilah kitab yang dinamakan dia bi kashfil ghaibiyah, dengan nama kashfil ghaibiyah. Jadi bila kita duk cari-cari, ghaibiyah ni ialah merupakan sifat mausuf yang mana disifatkan kepada satu mausuf yang mana al-mahzuf. Jadi pada asalnya kitab ini, nama asalnya ialah Kashful Umuril Ghaibiyah, iaitu pada menyatakan
yang ghaib daripada beberapa ahadis al-marwiyah. Jadi kitab ni merupakan kitab pada menyatakan, membukakan kepada perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkataan al-kashfu ataupun yang membuka ni, jadi al-kashfu itu sebenarnya kalau kita rujuk kepada terjemahan bahasanya ialah membuka ataupun yang membukakan. Tetapi kalau mengikut istilah ahli tasawuf, maka al-kashfu itu sebenarnya merujuk kepada dua perkara yang biasanya dicakap atau dituturkan oleh golongan ahli tasawuf. Yang pertama dipanggil sebagai al-kashful kauni. Al-kashful kauni ialah pembukaan kepada alam-alam yang mana ianya didapati melalui cara belajar ataupun cara beramal. Maka dinyatakan sebagai al-kashful kauni. Yang kedua ialah al-kashfu al-ilahi. Kasyaf ataupun pembukaan yang bangsanya ialah ilahi. Maksudnya ialah pembukaan hijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membukakan hijab hatinya untuk memandang perkara-perkara yang ghaib dan ia merupakan karamah sebagai kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh. Jadi al-karamah itu pula diberikan kepada hambanya yang soleh sebagai karamah, sebagai kemuliaan. Berbeza dengan satu lagi namanya ialah al-ma'unah. Al-ma'unah ialah pemberian kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu beza di antara al-karamah dengan al-ma'unah. Jadi, al-ghaibiyah, perkara-perkara yang ghaib ini pula boleh kita bahagikan kepada 5 bahagian. Pertama, ialah perkara yang ghaib yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya, seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Luqman. Manakala yang kedua ialah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar dan ianya merupakan perkara-perkara yang sebelum ataupun perkara-perkara yang terjadinya adalah perkara yang lepas, yang sudah dahulu kala. Sebagai contoh, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Semuanya itu ialah perkara ghaib kerana ia tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar. Manakala yang ketiga, perkara yang akan berlaku. Perkara yang akan berlaku sebagai contohnya ialah peristiwa hari kiamat. Itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Yang keempat ialah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebagai contoh, syurga, neraka, Siratul Mustaqim dan lain-lain. Itu merupakan dipanggil sebagai perkara ghaib juga. Sebab perkara ghaib ni pada asalnya ialah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar. Jadi itulah dinamakan sebagai perkara ghaib. Yang kelima ialah perkara yang tidak dapat dilihat kecuali dengan dilakukan penyelidikan. Itu sebagai contoh. Contohnya ialah bagaimana terdapatnya petroleum, contoh, ataupun emas. Itu merupakan perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar kecuali dengan dilakukan penyelidikan dan juga dibuat kajian. Jadi 5 perkara ini ialah termasuk daripada perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkara ghaib tersebut telah dinyatakan secara melalui pembukaan yang dinyatakan di dalam kitab yang bernama Kashful Ghaibiyah. Sebab itulah nanti kita akan lihat kitab ini, dia menyatakan perkara-perkara yang mana tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar
kecuali ianya merupakan pernyataan ataupun yang diriwayatkan daripada beberapa buah hadis ataupun beberapa daripada penceritaan ataupun apa yang diajar oleh guru-guru daripada mereka. Jadi sebabkan itulah nama kitab ini ialah Kashful Ghaibiyah. Jadi cerita nyata. Sebab itulah tuan guru dulu dia akan baca kitab bermula daripada muka hadapan. Sebab nak memberitahu apakah tujuan sebenarnya nama kitab tersebut. Dia bukannya nama kitab, contohnya Kashful Ghaibiyah ni hanya sebagai nama. Sebab itulah kita lihat nama kitab-kitab dahulu semuanya membawa maksud yang besar-besar. Kita bagi contoh. Contoh kitab Faridatul Faraid. Permata bagi segala permata. Jadi bila kita baca, kita lihat nama kitab tersebut, maka kita akan merasakan gah. Sebabnya, apa yang dinyatakan dalam kitab Faridah itu ialah butiran-butiran permata. Dan ianya perlu disyarahkan semula supaya ia boleh dihadam dan juga dimengertikan. Dia jadi begitu. Bagaimana orang-orang dahulu bila dia menulis kitab. Dia bukan kata nama kitab juga, nama kitab hanya semata-mata nama sahaja, tetapi di sebalik daripadanya terdapat beberapa perkara-perkara yang terlalu penting yang perlu diambil tahu oleh mereka yang mula nak belajar. Jadi pada menyatakan yang gaib-gaib daripada beberapa ahadis al-marwiyah. Jadi kitab ini ialah butiran daripada beberapa buah hadis yang al-marwiyah, yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan daripada seorang perawi, daripada perawi. Maka itulah dinamakan sebagai ahadis al-marwiyah. Dan ianya merupakan karangan al-alim, orang yang alim, al-fadil, orang yang dimuliakan, wal khairul kamil, orang yang banyak kebaikan, Al-Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi nama penulis kitab ni Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani ialah nisbah kepada tempat kelahirannya. Dia ni berasal daripada Fatani. Saqahullahu ta'ala bi ghaisi karamihi al-ridwani. Moga-moga Allah Ta'ala mencurahkan baginya akan ghais. Ghais ni ialah seumpama hujan. Biar Allah Ta'ala tu curahkan kepadanya akan karamah, akan kemuliaan yang diredai. Seumpama hujan. Ni dipanggil al-isti'arah. Orang dulu bila dia menulis kitab, dia banyak berkias dan juga banyak membawa perkataan majaz yang mana maksud yang sebaliknya. Contoh macam ni lah. Bighaisi karamihi. Maka karam tu ataupun kemuliaan Allah tu seumpamanya adalah air hujan yang turun. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala, kita doa supaya Allah Ta'ala curahkan kepadanya itu karamah ataupun kemuliaan dan sepertinya air hujan. Jadi di sinilah dipanggil sebagai penggunaan balaghah. Dan jumlah daripada saqahullahu ta'ala itu walaupun ianya adalah bentuk jumlah khabar, jumlah yang kita jumlah fi'liyah, tetapi dia membawa kepada makna doa. Jadi kita tak boleh bacalah Allah Ta'ala mencurahkan baginya. Jadi kita kena baca, moga-moga Allah Ta'ala mencurahkan baginya akan kemuliaan seperti air hujan. Jadi dia punya maksudnya ataupun dia punya terjemahannya lebih kurangnya adalah begitu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita lihat pada dalam kitab, ini perkataan anak muallif Al-Fadil Muhammad Saleh pada awal mentashihkan dia rahimahullahu ta'ala. Jadi pada awal permulaan kitab ini ditashih ataupun dibuat pembetulan
oleh anaknya sendiri iaitu Al-Fadhil Muhammad Saleh. Maka dia kata, hai saudara yang tafdil pengetahuan, jangan ingkarkan ibarat yang kesamaran. Jika patuk dengan ghalak sekalipun, tolong hurai akan dia serah ampun. Barangkali salah hamba mentashih kerana jahil serta hamba kurang fasih. Harap aku akan Allah mengampuni dengan limpah rahmat Tuhan yang ghani. Jadi orang-orang dahulu bila dia belajar kitab, mula-mula sekali dia kata adab antara orang yang belajar kitab, jika dia nampak ibarat ataupun pernyataan kitab itu membawa kepada mubham, kepada samar, kepada kesamaran, maka jangan sekali-kali kita kata salah. Jangan, jika patuk dengan ghalak sekali, walaupun ada skala salah sekalipun, maka serah saja kepada ampunnya kitab. Ataupun kita kata sebagaimana contoh orang-orang dahulu, dia kata la'allas sawab. Mudah-mudahan yang betulnya adalah begini. Tetapi hari ini orang mengaji kitab, dia banyak ada sebahagiannya yang jaga adab. Tetapi ada yang tak jaga adab, terus dia potong. Bila terus potong akan kitab tersebut, maka ini termasuk daripada beberapa adab yang tidak dijaga ketika mengaji kitab. Sebab itulah kita nak lihat bagaimana orang-orang dahulu, bila dia mengaji kitab, cukup dijaga adab. Sebab itulah mereka mereka walaupun ilmunya adalah sedikit, tetapi berkat. Maksudnya Allah tambahkan lagi ilmu yang ada pada mereka. Orang hari ini ada lain. Sebab apa? Antara adab je yang perlu dijaga, walaupun kita nampak macam salah. Macam salah, kita tak boleh terus potong. Kita ambil, kita potong, tak boleh. Jadi Tok Guru hamba dulu dia tak bagi begitu. Kita bulat dulu kataan yang contohnya kita nampak patutnya kepada, tetapi dia tukar jadi lam, kepala. Kita bulat kata tersebut, kita pun tulis tepi hamish kitab tersebut, kita kata la'allas sawab, mudah-mudahan ianya yang betul ialah kepada. Sebab itulah nak kena mengaji, nak kena ada guru. Bila ada guru, barulah kita belajar. Bukan saja belajar kitab, tetapi belajar akan adab belajar kitab. Jadi dua perkara. Kalau kita tak ada guru, kita hanya belajar saja isi. Tetapi kalau kita ada guru, belajar isi dan juga adab-adab ketika kita belajar. Yang itulah beza di antara orang yang mengaji dengan tok guru dengan orang hanya belajar baca sahaja. Jadi itu antara yang bila saya belajar dahulu, gitulah tok guru cerita pada saya ketika kita mula belajar kitab. Okey. Kita teruskan. Sebagai malam ni sebagai mukaddimah kepada kitab. Jadi saya akan baca sehingga pada muka surat 3 sahaja. Muka surat 3 sebab bab al-babul awal insya-Allah kita akan lihat pada, mungkin kalau kita lihatlah, saya akan nyatakan dalam grup nanti bilakah kelas kita akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu merupakan terjemahan kepada makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ikut pengajian orang-orang dalam zaman dahulu, maka dia pecahkan Bismi satu, Allah satu, Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu dan dihuraikan satu-satu. Sebab itulah dalam kaedah mengaji kitab ni dia ada dua jenis. Pertama, ada yang hanya tok guru dia hanya baca sahaja dan dia ulasnya sedikit-sedikit sahaja. Yang diulahnya sedikit-sedikit. Yang ini ialah antara kaedah yang pakai di
di Masjidil Haram, orang ketika mana orang ngaji di Mekah pada masa dahulu. Orang ngaji Mekah masa dahulu, ada tok guru yang hanya baca saja, dia ulahnya sikit-sikit. Itu kaedah yang pertama. Dan kaedah yang kedua ialah dibacanya 2-3 baris saja sekali mengaji dan diulasnya dengan pelbagai jenis ilmu. Jadi untuk kali ini saya menggabungkan dua kaedah itulah. Pertama ialah mana-mana bahagian yang saya rasakan ianya tidak perlu pada huraian yang panjang, maka saya akan terus sahaja. Kalau memerlukan kepada huraian, baru kita uraikan. Contohnya nanti dalam babul awal fi khalqir ruhil a'zam, tentang penciptaan ruh a'zam, iaitu nur Nabi Muhammad SAW, yang orang hari ini banyak keliru. Dia keliru di antara nur Muhammad dengan hakikat Muhammad. Jadi sebenarnya tajuk ini telah saya huraikan dalam kuliah-kuliah sebelum ini dalam YouTube. Jadi alhamdulillah banyak sudah ramai dah orang yang faham beza di antara nur Muhammad dengan hakikat Muhammad. Jadi kalau yang mana tak yang nak dengar tu boleh dengar balik, tapi insya-Allah saya akan huraikan sekali lagi dalam tajuknya Al-Babul Awwal, bagaimanakah yang dikatakan beza di antara nur Muhammad dengan hakikat Muhammadiyah ataupun hakikat Muhammad. Bahasa Melayunya hakikat Muhammad, bahasa Arabnya Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Ada dua perbezaan di situ. Jadi Tok Guru hamba dia kata kalau salah faham antara nur Muhammad dengan hakikat Muhammad, tak ada dah benda lain, jatuh kepada kufur. Jatuh kepada kufur dan boleh bawa kepada etis. Sebab apa? Dia tak jelas di antara hakikat Muhammad dengan nur Muhammad. Sebab itulah orang-orang zaman dahulu, antara bab yang tidak dihuraikan secara panjang ialah bab nur Muhammad ataupun hakikat Muhammad. Sebab apa? Sebab perkara benda tersebut hanya diperolehi jika mereka itu masuk dalam bidang tasawuf. Barulah bila kita sebut beza di antara nur Muhammad dengan hakikat Muhammad, maka dia boleh faham. Kalau tak masuk, mungkin dia boleh dengar saja. Tetapi untuk mendapatkan zuk ataupun perasaan kepada nur Muhammad tersebut, perlu kepada jalanan kepada jalan tarikat. Jadi saya tak akan ulas panjang lah bab tersebut, kecuali kalau nak dengar pun boleh lihat dalam YouTube yang sebelum ini. Alhamdulillahi huwal awwalu alladhi laysa syai'un qablahu. Segala puji bagi Allah ialah permulaan yang tiada sesuatu yang mendahului akan dia. Jadi pada pernyataan awal di sini merujuk kepada kalau orang mengaji sifat 20, maka dia kata sifat qidam. Sebab nak menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu permulaannya tidak dimulai oleh mana-mana makhluk. Allah Ta'ala itu sedia ada. Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang sedia ada. Bukan kata bila ada Allah tu ada Tuhan yang lain yang menjadikan Allah. Tidak. Jadi perkara itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalaulah ada yang permulaan bagi Allah, maka dia akan menjadikan ad-daur wa tasalsul. Iaitu berpusing-pusing dan berantai-rantai. Orang ni jadi ni, hak ni jadi hak ni. Akhir sekali semuanya jadi Tuhan belaka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan baginya. Wal akhirul ladzi laisa syai'un ba'dahu. Dan ialah yang kesudahan yang tiada suatu yang kemudian daripadanya. Jadi Allah Ta'ala pula, dia sifatnya adalah tidak ada pengakhiran baginya. Maka ini merujuk kepada sifat baqa. Sebab itulah bila kita belajar sifat 20 sebenarnya, orang yang mengaji sifat 20. Pada asasnya orang belajar sifat 20, dia tidak akan cenderung kepada seperti mana orang kata pada hari ini. Banyak orang kata pada hari ini bila mengaji sifat 20, dia akan bawa kepada
kepada falsafah dan lain-lain. Sebenarnya orang yang mengaji sifat 20, kalau ikut zaman-zaman Tok Guru dulu, dia tak jadi begitu. Sebab orang mengaji sifat 20 ni dia hanya semata-mata nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang layak untuk kita kenal. Sebab itulah kita kata ma'rifatullah haqqa ma'rifatih. Kita kenal Allah Ta'ala tu seperti mana yang selayaknya kita kenal. Jadi ilmu yang mengenal Allah Ta'ala ni ialah ilmu yang mana antara kaedah pengajiannya ialah sifat 20. Supaya kita boleh susung, kita boleh atur. Jadi bila sudah kita pandai dah, kita dah pandai sifat 20 dah, kita dah kenal dah, yang mana yang wajib kita kenal bagi Allah Ta'ala, yang mana mustahilnya dan lain-lain. Maka kalau kita nak guna kaedah-kaedah pengajian lain pun tak apa dah. Nak guna kaedah Tahawiyah ke, nak guna kaedah Imam Abu Hanifah ke, kaedah Imam Ghazali dalam ilmu akidah ke, terpulang. Sebab apa? Sebenarnya sifat 20 tu sebenarnya adalah basic. Basic bagi mengenal Allah. Tetapi bila dah kita kenal dah, kita dah faham dah, maka tidak perlu lagi. Kalau rasa nak mengaji lagi, boleh lagi lah hak lainnya. Jadi orang hari ni, dia suka bangkai dan lain-lain. Sebab apa? Dia tak faham. Kaedah mengaji sifat 20 ni, bukan seperti mana hak orang baca pada hari ni. Hak kita baca, bila kita baca kitab sahaja bukan. Sifat 20 yang diajar oleh orang-orang zaman dahulu, membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah sebenar. Jadi sebab itulah bagi saya orang hak mana menolak, orang kata hak ni tauhid falsafah dan lain-lain, saya tak setujulah. Saya tak setuju benar. Sebab apa? Sebab kita telah menolak satu cabang daripada ilmu. Jadi kalau kita rasa benda tu salah, kita murnikan semula. Kita bawa semula supaya benda itu kembali kepada landasan seperti orang-orang terdahulu. Bukan kita tolak terus. Bukan tolak terus. Kita bawa balik, kita murnikan. Kalau rasa salah, murnikan semula. Benda ni ilmu. Perkara ni adalah ilmu. Jadi tak molek, tak patutlah kalau kita tolak, sebab jadi rugi akan satu daripada ilmu Islam. Okey. Wal zahiru alladhi laisa syai'un fawqahu, dan ialah yang nyata, yang tiada suatu atasnya. Jadi bab zahir ni yang batin ini merupakan, kita kata, pengajian di dalam ilmu akidah merujuk kepada bab Asmaul Husna. Jadi zahir di situ maksudnya ialah Tuhan ini ialah sebenarnya zahir. Tetapi kalau kita baca kitab, contohnya kitab Hikam, maka dikata disebabkan terlalu dekat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadi tak nampak. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Kalau kita faham, hak tak faham kena tanya. Apa dimaksudkan dengan perkataan tersebut? Kita bawa lah sebagai contoh. Hidung kita. Hidung kita tu dekat tak dengan kita? Dekat dengan kita, kan? Tapi boleh tak kita lihat hidung kita tu secara sempurna? Kita tengok tenung hidung kita, boleh tak dengan sempurna? Saya rasa tak nampak ujung-ujung saja. Maka itu perumpamaan. Kalaulah hidung itu dekat dengan kita, kita pun tak nampak, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir, yang dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada, Allah bersama-sama dengan kamu. Lagilah tak nampak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kita panggil sebagai ghaibul ghuyub. Perkara yang ghaib, lebih ghaib daripada perkara-perkara yang ghaib. Terlalu nyata, terlalu terang.
Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan akan dia tu ada, maka antaranya ia dijadikan makhluk. Bila jadi makhluk tu, nampaklah ianya Allah Ta'ala tu terang dan nyata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Sebab itulah kalau kita mengaji kita tasawuf, antara hadis yang dibawakan ialah kuntu kanzam makhfiyan fa ahbabtu an u'raf. Jadi aku ni seumpama, Tuhan kata aku ni seumpama perbendaraan yang terpendam dan aku suka aku ni diketahui, aku ni dikenali. Jadi membicarakan bahawasanya Allah Ta'ala itu ghaibul wujud. Dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada penciptaan makhluk ini. Jadi sebab itulah kita mengaji sifat 20, dia kata bahawasanya dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan makhluk ini. Jadi orang lain ni dia marah mengaji begini, membawa kepada falsafah dan lain-lain. Jadi sebab itu saya kata sifat 20 ni ialah permulaan bagi kita nak ajar orang kenal Allah. Dan dalam kitab mana-mana kita tasawuf pun dia nyatakan bahawasanya beza di antara orang yang tauhid burhani dengan orang yang tauhid irfani. Orang yang tauhid burhani ialah orang yang mana menjadikan makhluk dalil kepada kewujudan Allah. Tetapi orang yang tauhid irfani, orang tauhid makrifat ni ialah orang yang menjadikan Allah dalil kepada kewujudan makhluk. Jadi bila kita permulaan kita belajar, sebab kita dalam keadaan kosong. Bila kosong, jadi bila kita tak ada ilmu, jadi antara perkara mudah kita nak ajar orang supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah melalui sifat 20. Sebab dia bilang saja, bilang dan huraiannya beberapa perkara supaya orang faham apakah yang dimaksudkan dengan wujud, kidam dan lain-lain. Dan akhirnya kata dalilnya adalah makhluk ini. Jadi permulaan orang belajarnya begitu. Tapi bila dah faham, bila dah tahu, barulah dia masuk pada bawa kepada seperti mana yang Imam Ghazali nak nyatakan dalam kitabnya ialah Ihya Ulumuddin. Bagaimana akidah yang dibawa oleh Imam Ghazali. Jadi itu ialah bagi peringkat orang yang sudah mengenal. Faham cukuplah, dia macam kita lah. Mula-mula orang belajar motor, mula-mula orang belajar kereta, ataupun mula-mula orang belajar masak, mula-mula belajar masak nasi, guna suka dengan jari lah dulu. Suka air. Tapi bila-bila dah pandai kan, tak payah suka dengan air, dengan tak jari dah. Pakai tu anggar sahaja air banyak mana, tu masak nasi. Begitulah contoh orang yang belajar sifat 20. Saya pun tak faham kenapa orang cukup marah sifat 20. Jadi itu antara kita kata perkara yang kita kena bawa semula masyarakat supaya kita hari ini kita bukan nak berlawan, tetapi kita nak menyatakan ini antara kaedah belajar ilmu akidah. Hak darah tanah orang nak belajar secara tauhid salaf terpulang. Tetapi ada kaedah kedua dan ianya merupakan telah disepakati oleh majoriti ulama pada hari ini cara nak belajar ilmu akidah antaranya normal melalui sifat 20. Jadi kita pakai hak mana hak ada. Okey. Wal batinul ladzi la yusadu wa la yusashay'un dunahu. Dan ialah yang tersembunyi yang tiada sesuatu di bawahnya. Tak ada dah. Dipanggil sebagai ghaibul wujud, yang lebih ghaib daripada yang ghaib. Walladzi khalaqa nura habibihi ala suratih. Dan ialah Tuhan yang menjadikan roh kekasihannya itu atas rupanya. Hal ni nanti saya akan ulah pada masa lain. Sebab ini membawa kepada silap. Kalau silap faham masa dalam penyataan ini, tak ada lain dah. Tok Guru Haji Abdul Rahman
Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, murid kepada Tok Syafi'i Kedah, dia kata silap faham benda ni bawa tak ada benda lain jatuh pada kufur. Na'uzubillah. Jadi benda ni saya akan bawa benda ni pada masa akan datang. Kena tunggulah. Kena tunggu sebab benda ni panjang dia punya huraiannya. Waqtarahu ala makhluqihi, dan Tuhan yang telah memilih ia akan dia atas segala makhluknya. Disebabkan oleh Tuhan yang menjadikan nur Nabi Muhammad SAW itu dengan sebaik-baik kejadian, maka dipilihnya akan menjadi Rasul bagi makhluk ataupun umat akhir zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-awwalu fi arwahihi wal akhiru fi mab'usihi. Dan rahmat Allah dan salamnya, selawat dan salam, rahmat Allah, as-salatu rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, awal daripada sekalian makhluk. Ini juga saya akan bincangkan pada masa akan datang. Sebab ini merujuk pada kejadian Nur Muhammad. Sebenar-benar Nur Muhammad ni gapo dia. Jadi pada masa akan datang lah saya akan cerita apa masukkan dengan Nur Muhammad. Jadi jangan salah faham. Orang yang mengaji ilmu tasawuf, kalau bertemu dengan guru yang murabbi lagi musyrik, dia akan, Tok Guru akan cerita sebenar-benarnya yang dikatakan sebagai Nur Muhammad tu gapo. Kalau tak jelas benda Nur Muhammad ni, maka takut jadi jatuh kepada seperti mana huk ajaran sesat. Huk ajaran sesat. Dan yang akhir daripada segala anbiya pada bangkitnya. Dialah yang awal pada kejadian, tetapi dia kebangkitannya adalah yang terakhir. Rasul yang terakhir. Wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi al-musyarrafina bi atba'ihi. Dan atas keluarganya dan atas segala sahabatnya dan segala tenteranya yang mulia, sekalian mereka itu dengan sebab mengikutnya. Jadi ahli keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat dan juga tentera-tentera, semuanya dimuliakan dengan sebab mengikut Nabi SAW. Jadi inilah kemuliaan yang ada pada kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab itulah antara doa-doa yang selalu diucapkan oleh ulama-ulama terdahulu, dikata alhamdulillahi alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan kami daripada umat Nabi Muhammad. Sebab bila kita ni jadi umat Nabi Muhammad, banyak dia punya kelebihan yang lebih daripada orang lain. Antaranya ialah kelebihan dengan makrifat. Jadi umat Nabi Muhammad ni diberi kelebihan dengan makrifat yang sempurna. Dengan makrifat yang sempurna maksudnya makrifat sekadar mana yang menjadi rezeki kepadanya. Kalau hari ini sekadar mana yang kita dibukakan, contoh bila kita mengaji pada asalnya kitab Kashful Ghaibiyah ini, bila ditulis maka sepatutnya kita sudah ada gambaran-gambaran mengenai beberapa perkara gaib yang mana yang telah dinyatakan oleh Tok Guru dulu. Jadi ini merupakan sebahagiannya daripada hadis, sebahagiannya ialah daripada riwayat daripada guru-guru terdahulu. Jadi sepatutnya sudah ada gambaran tentang perkara gaib. Yang nyata, yang jelas perkara gaib ialah kita masuk sendiri. Bila kita berada sendiri di alam tersebut, maka nyatalah kepada kita akan perkara
perkara yang dinyatakan tadi. Maksudnya kalau bab kiamat ke, kena duduk di dalam kiamat, duduk pada hari kiamat dahululah baru kita tahu kenyataan yang bagaimana yang dinyatakan sebagai hari kiamat. Jadi sebab itulah kata orang-orang Arab dahulu kata man lam yazuk lam yadri. Orang yang tak pernah rasa maka dia tak tahu. Jadi orang tak pernah masuk alam tasawuf tiba-tiba nak bercakap tentang tasawuf maka cukup janggal lah. Dia pun tak faham apa maksud zauq, apa maksud sakran, apa yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Sebab dia tak masuk alam tasawuf. Dia kena masuk alam tasawuf, dia menjalani jalan tersebut, dibimbing oleh guru-guru yang musyrik, barulah dia tahu apakah yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Dia merasai sendiri apa yang dikatakan sebagai Nur Muhammad. Dia bukan sekat tahu. Sebab itulah pembahagian ilmu mengikut orang-orang tasawuf. Dia kata ilmu tentang keyakinan itu. Yakin itu terbahagi pada 4 bahagian. Pertama ialah dipanggil ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Yang keempat kamalul yakin. Orang yang yakin, ilmu yakin, keyakinannya ialah berdasarkan ilmu. Contohnya, kalau kita kata, di Mekah tu, di Mekah ada Kaabah. Jadi ilmunya hanya Kaabah sahaja. Di Mekah adalah Kaabah. Jadi orang yang ainul yakin, contohnya dia pun buka TV. Buka televisyen, dia tengok, ni gambar Kaabah. Dia mendapat keyakinan dengan mata, dengan disebabkan oleh melihat. Bila dia pergi ke sana, maka dipanggil sebagai hakul yakin sebab dia menyentuh, dia melihat, dia pusing Kaabah. Jadi dia telah hakul yakin. Keyakinannya adalah benar-benar hak daripada ilmunya yang ilmunya dikata bahawasanya di Mekah itu ada Kaabah. Bila sampai maka dia pun melihat. Maka bila dia tawaf, maka ilmu tersebut, keyakinan tersebut telah menjadi benar-benar. Telah menjadi benar, kebenarannya nyata. Dan bila dia balik ke Malaysia, bila disebutkan tentang Kaabah, maka terbayanglah kepadanya akan Kaabah yang pernah dia pergi ziarah dahulu, dia tawaf dahulu. Itulah dinamakan sebagai kamal yakin. Jadi pengajian orang-orang zaman dahulu, dia bahagikan mengikut teras-teras yang saya nyatakan tadi, terbahagi pada 4. Sebab itulah kita lihat orang dahulu ngaji tak sekejap, ngaji berpuluh-puluh tahun. Sebab apa? Sebab nak mencapai kepada darjah yang kita nyatakan daripada ilmu yakin, ainul yakin, kamal yakin, hakul yakin. Jadi memerlukan kepada tempoh yang panjang. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri pun telah mengakui bahawasanya tidak akan memperolehi ilmu kecuali 6 perkara, antaranya ialah tuluz zaman, masa panjang. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan. Kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita lain lah. Contohnya golongan majzub. Itu cerita lain. Tetapi biasanya perjalanannya adalah panjang. Okey. Wa ba'du fa hadhihi risalatun laqattuha min daqa'iqil akhbar fi dzikril jannati wan nar lil Imam Abdur Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Wadduraru al-Hisan lis-Suyuti wa Masyariqul Anwar li-Syekh Hasan Al-Adwi wa ghairu zalik. Adapun kemudian daripada bismillah, alhamdulillah dan salawat dan salam, maka dia kata bahawasanya maka inilah suatu risalah. Dia panggil risalah, kitab. Bagi mereka ialah risalah. Ini kita kata sebagai orang-orang dahulu, dia bukannya berbangga diri, dia merendah diri. Walaupun dia tulis ni ialah kitab, tetapi bagi mereka ini adalah sebuah risalah. Sebuah risalah kecil katanya.
yang aku ambil akan dia daripada beberapa buah kitab. Jadi kitab dia ini, dia ambil daripada beberapa buah kitab-kitab yang lain, antaranya ialah Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar pada menyatakan syurga neraka bagi Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi. Kitab ni ada terjemahannya dalam bahasa Jawi ada. Dan Durarul Al-Hisan bagi Imam Suyuti, dan kitab Masyariqul Anwar bagi Syekh Hasan yang bangsanya ialah Adwi, dan yang lain daripada yang demikian itu. Jadi banyak dia ambil kitab-kitab, dia buat rujukan, ambil yang ni, kumpul semua, letakkan di dalam kitabnya, dia bernama Kashful Ghaibiyah. Jadi Kashful Ghaibiyah sebenarnya ialah himpunan daripada beberapa buah kitab-kitab yang lain. Mutarjiman bilisanil jawi kay yafhama man lam ya'rifa kalamal Arab. Jadi hal keadaannya aku menterjemah dengan bahasa Jawi. Jadi kitab ni asalnya bahasa Arab. Jadi aku terjemahkan ke dalam bahasa Jawi supaya dapat faham oleh orang yang tiada mengetahui akan kalam Arab. Jadi aku terjemahkan ke dalam alih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi supaya orang-orang Jawi, orang-orang kita ni boleh faham akan kitab yang mana ditulis dalam bahasa Arab, dan juga kita boleh belajar kitab ini. Kita boleh belajar kitab apa? Kitab Daqaiqul Akhbar, Durarul Hisan, dan juga kitab Masyariqul Anwar. Jadi kita boleh belajar belaka. Pada asalnya dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan untuk memudahkan bagi kita orang-orang Jawi. Wasammaituha Kashfal Ghaibiyah fi ahwali yaumil qiyamah. Dan aku namakan risalah ini ialah Kashful Ghaibiyah pada menyatakan ahwal hari kiamat. Jadi saya baca ni secara teratur begitulah. Saya tak ada lagi nak i'rab. Kalau orang-orang zaman dahulu, setiap perkataan tersebut dalam walaupun kitab Jawi sekalipun mereka i'rab. Yang ni jadi sifat, yang ni jadi mausuf. Itu orang dahulu. Tapi sekarang ni disebabkan kitab ni tebal, dan juga kita nak mengambil istifadah daripada kitab ini, maka saya rasa tentang i'rab kitab tu tak perlulah kita nak baca. Tak perlulah kita nak i'rab sana jadi gapo, i'rab sini dia apa. Cukuplah kalau kecuali hal-hal yang penting. Barulah kita sama-sama kita i'rab. Kita buat analisis kepada matan kitab. Wa arjullah ay yakhlusa liwajhil karim, dan aku harapkan akan Allah Ta'ala akan bahawa mengikhlas ia bagi wajahnya yang amat mulia. Jadi aku harap kitab ini ialah merupakan kita kata sebagai ikhlas. Menjadi ikhlas dari kitab ini merupakan sebagai pertaruhan, dan juga merupakan aku tulis ni bukan kerana lain, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas tu pula kalau mengikut Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta, dia kata ikhlas itu terbagi kepada 4. Jadi biasa kita dah dengar ikhlas ada 3. Tapi kalau mengikut Abu Bakar Asy-Syatta, dia kata ikhlas itu pula ada 4. Ni nak tally, nak selarikan dengan yang kata ikhlas bagi wajah yang amat mulia. Maka ikhlas yang pertama ialah perkara yang dilakukan itu berkait ataupun dipanggil sebagai kerana gharad dunia. Perkara yang dibuat itu ialah kerana sesuatu bentuknya keduniaan. Sebagai contoh, ambil wuduk dalam masa yang sama nak bersejuk-sejuk. Sebab apa nak ambil wuduk? Sebab nak sejuk, panas sangat muka. Jadi kita pun ambil wuduk, basuh muka dengan menggunakan air. Jadi dah sejuk muka. Jadi di situ ada pertamanya wuduk, yang kedua ialah litabarrud, kerana gharad dunia, kerana nak sejuk-sejuk.
Ni ialah daripada penyataan dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Dalam kitab lain dia tak jelas bagaimana apa yang dimaksudkan gharak dunia. Maka dalam kitab tersebut dia kata yang dimaksudkan dengan yang ikhlas yang peringkat yang pertama ialah beramal kerana hajat keduniaan. Maka di bawah contohnya adalah basuh muka, ada dua niat. Pertama niat kerana berwuduk. Sambil itu ialah niat kerana nak bersejuk-sejuk. Di situ dinyatakan sebagai kalau mengikut Abu Bakar Asy-Syattah tadi, pengarang kitab I'anatul Talibin, dia kata itu merupakan ikhlas yang paling bawah dan peringkat pertama. Yang kedua, peringkat kedua ikhlas ialah buat sesuatu itu kerana hendakkan syurga. Peringkat yang ketiga, berbuat sesuatu amalan kerana takutkan azab neraka. Yang keempat ialah berbuat amalan ialah kerana cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ni adalah darjah yang paling tinggi. Jadi orang yang nak naik peringkat yang keempat, dia kena bermula dahulu daripada peringkat yang pertama. Kalau tidak, naik sekerak, turun balik. Hak tu yang takut. Jadi tidak istiqamah. Wa ayyaj'ala sawaba zalika hadiyatan wasilatan ila ruhi sayyidil azim. Dan aku harapkan bahawa menjadikan ia akan pahala yang demikian itu hadiah yang sampai kepada ruh sayyidil azim. Aku harap aku ni sebagai wasilah, sebagai hadiah, yang mana ganjaran pahala menulis kitab ni aku sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun As-Sayyidul Azim. As-Sayyidul Azim merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala Allahi tawakkaltu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan atas Allah jualah aku berserah aku, dan ialah Tuhan yang memadai akad aku, dan sebaik-baik tempat berserah dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan tolong Allah yang amat besar. Jadi dalam penyataan bermula pada wa 'alallahi tawakkaltu hingga pada bil aliyyil azim itu, di situ beberapa banyak perkara yang hendak kalau kita nak ulah tu boleh kita nak ulas sampai kepada esok pun boleh lagi. Sebab setiap penyataan itu wa 'alallahi tawakkaltu satu, wa huwa hasbi satu, wa ni'mal wakil satu, wa la haula wa la quwwata illa billah satu, al-aliyyil azim satu. Jadi sebenarnya banyak di situ ialah perkara-perkara yang menjadi mutiara-mutiara. Kita ambil contoh. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Yang dimaksudkan dengan tiada daya di sini ialah tiada daya menolak akan maksiat, wa quwwata, dan juga tidak ada daya untuk berbuat taat, melainkan dengan tolong Allah yang amat besar. Maksudnya ialah inilah dipanggil sebagai intipati kepada akidah ataupun intipati kepada tauhid. Mereka yang benar-benar bertauhid, dia akan menjadikan syiarnya wala haula wala quwwata illa billah. Hak kita nak tolak maksiat ke, hak mana hak buat taat ke, kalau bukan kerana izin Allah Subhanahu wa taala, maka tak bergerak walaupun satu zarah. Ibarat begitu. Jadi sebab itulah kata Habib Abdullah Al-Haddad, dia kata dalam kitab, dia kata bagi mereka yang sesudah daripada melakukan sesuatu ketaatan, sepatutnya dia memperbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata bila lepas buat ibadat tu terus terus naik bangkit ke, tak ada sekejap nak wirid ke, nak berdoa ke, kecuali ada hal-hal yang mana yang mengikat ataupun hal-hal yang mendesak. Sepatutnya duduk sekejap, sebab
orang yang mana selepas daripada berbuat ketaatan, patutnya dia bersyukur pada Allah kerana Allah jadikan dia sebagai hamba yang boleh berbuat taat. Kalau tidak, kalau bukan kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak mampu untuk satu saat pun untuk berbuat ibadat. Maka ibadat yang kita lakukan itu sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukurlah kita atas nikmatnya. Itu sebagai contoh. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau orang yang faham benar-benar wala haula wala quwata illa billah, maka di sinilah akidah tauhid yang dipanggil sebagai al-ikhlas. Al-ikhlas bermakna suci, bersih, mensucikan. Apa yang disucikan? Akidahnya. Suci daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala haula wala quwata illa billah. Sebab itulah wala haula la haula wala quwata illa billah dipanggil sebagai kanzul min kunuzil jannah. Salah satu daripada perbendaharaan, daripada perbendaharaan syurga. Syurga benda yang nikmat. Antara nikmatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Sebab mereka yang berada di atas la haula wala quwata illa billah, maka di sana maka segala-galanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia berbuat taatan ke, bila dia buat maksiat dia istighfar, dia bertaubat. Sebab apa? Sebab kembali semula kepada taat kepada Allah. Itu maksud taubat. Kembali semula taat. Sebelum ni buat maksiat, meninggalkan perintah Allah, kembali semula taat, maka itu dipanggil taubat. Bukan taubat itu istighfar. Istighfar itu wasilah, jalan untuk bertaubat. Hakikat taubat sebenarnya ialah kembali semula taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Warattabtuha ala asyrati abwabin, dan aku susun akan kitab ini atas 10 bab. Al-babul awal fi khalqir ruhil a'zam, bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian ruhul a'zam. Ini cerita pada masa akan datang. Awal babus sani fi khalqi Adam, dan bab yang kedua pada menyatakan kejadian Nabi Adam. Al-babus salith fi zikril malaikah wa khalqi malikil maut, dan bab yang ketiga pada menyatakan segala malaikat dan kejadian malaikat maut. Wal babur rabi' fi ahwali malikil maut kaifa ya'khudhul arwah, dan bab yang keempat pada menyatakan ahwal, keadaan malaikat maut, betapa mengambil ia akan segala roh. Wal babul khamis fi ahwal qabri wa zikril malik al-malik alladhi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakirin, dan bab yang kelima ialah pada menyatakan ahwal kubur, pada menyatakan malaikat yang masuk ia dalam kubur dahulu daripada munkar nakir. Rupanya sebelum daripada datangnya munkar nakir ni, ada lagi malaikat yang lain yang datang sebelum daripada munkar nakir. Kita dah ingat bila dah munkar nakir tu dia orang pertama, dah ada malaikat lagi sebelum daripada munkar nakir. Wal babus sadis fi anna ruhi ba'dal khuruj ya'ti ila qabrihi wa manzilihi, dan bab yang keenam ialah pada menyatakan bahawa segala ruh itu kemudian daripada keluar daripada badan, maka badan itu datang ia kepada kuburnya dan juga kepada rumahnya. Wal babus sabi' fi syurutil qiyamah wa yata'allaqu biha, dan bab yang ketujuh pada menyatakan alamat kiamat dan barang yang bergantung dengannya. Wal babus samin fi ahwal qiyamah, dan bab yang ke-8 pada menyatakan ahwal hari kiamat. Wal babut tasi' fi sifati jahannam wa ahliha, dan bab yang ke-9 pada menyatakan sifat neraka dan segala ahlinya. Wal babul 'ashir fi sifatil jannah wa ahliha, dan bab yang ke-10 pada menyatakan sifat syurga dan segala ahlinya. Jadi buat permulaan ini kita berhenti sampai
Al-babul awal fi khalqir ruhil azam wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan kita akan sambung bab ini pada masa-masa akan datang biiznillahi ta'ala insya-Allah. Jadi kita berhenti sampai situ dahulu. Nanti pada masa yang akan datang saya maklumkan bila kita akan teruskan dengan bab yang pertama, iaitu bab tentang kejadian Ruhul Azam Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi kita berhenti dahulu setakat pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik itu jadikan dia sebagai teladan. Yang tak baik itu jadikanlah ia sebagai sepadan. Hakikatnya semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.